Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. InsyaAllah untuk sesi tazkirah pada kali ini, Ana ingin berkongsi dua kisah sahabat Nabi daripada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk ke syurga. Kisah yang pertama mengenai Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf ni seperti yang kita ketahui, dia merupakan antara 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk ke syurga. Dan dia merupakan antara 8 orang yang pertama memeluk Islam. Dan dia telah diislamkan oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, iaitu setelah Abu Bakar As-Siddiq memeluk Islam 2 hari yang lepas. Dan Abdurrahman bin Auf ni, dia merupakan seorang peniaga yang sangat dermawan. Abdurrahman bin Auf ni nama asal dia sebelum dia memeluk Islam adalah Abdul Am. Tapi setelah dia memeluk Islam, Rasulullah mencadangkan dia agar menukar nama kepada Abdurrahman bin Auf, dan nama tersebut kekal sehingga kini dan sangat Abdurrahman bin Auf ini juga merupakan salah seorang sahabat Nabi yang cerdas dan memiliki hafazan Al-Quran yang baik, serta dia merupakan seorang yang ditugaskan untuk mencatat wahyu ketika wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad berhijrah ke kota Madinah bersama dengan orang Muslim. Abdurrahman bin Auf ni antara orang yang termasuk dalam rombongan tersebut, dan Nabi telah mempersaudarakan Muhajirin dan Ansar. Abdurrahman bin Auf telah disaudarakan dengan Sa'ad bin Ar-Rabi, dan di sinilah bermulanya detik bagaimana dia menjadi seorang ahli perniaga yang berjaya dan dimulia. Sesampai sahaja Abdurrahman bin Auf ni di rumah Sa'ad bin Ar-Rabi ni, Sa'ad Ar-Rabi telah menunjukkan semua harta dia kepada Abdurrahman bin Auf, membahagikannya kepada 2 bahagian. Dan kamu pilihlah satu bahagian untuk keperluan dirimu. Dan Sa'ad bin Ar-Rabi ni turut menawarkan kepada Abdurrahman bin Auf ni rumahnya yang 2 tingkat yang telah dia bahagikan, hanya tersenyum dan berkata, "Wahai sahabatku, semoga Allah memberkati hartamu, semoga Allah memberkati keluargamu, dan semoga Allah memberkati rumahmu ini. Sebaiknya tunjukkanlah aku jalan untuk menuju ke pasar." Setelah Sa'ad menunjukkan jalan menuju ke pasar, Abdurrahman pun keluar untuk menuju ke pasar sambil membawa kayu api di bahunya. Dia bercadang untuk menjual kayu api tersebut di pasar. Dan bermulalah detik Abdurrahman bin Auf sebagai seorang penjual di pasar tersebut. Kreatifnya Abdurrahman bin Auf ni kita boleh lihat setelah dia mendapat keuntungan daripada penjualan kayu api dia, dia telah meminta tolong saudara barunya iaitu Sa'ad untuk membeli tanah yang murah di sebelah pasar itu. Setelah selesai proses pembelian, Abdurrahman pun membahagikan tanah tersebut kepada beberapa bahagian yang sama besar. Dan Abdurrahman pun mempersilakan beberapa orang peniaga untuk menjual di tanahnya itu. Dan Abdurrahman tidak mengenakan apa-apa bayaran ataupun sewaan kepada para peniaga yang menjual di tanahnya. Kalau peniaga tersebut mendapat keuntungan daripada hasil perjualannya itu, barulah mereka membayar kepada Abdurrahman bin Auf. Tapi Abdurrahman bin Auf ini tidak meletakkan apa-apa bayaran yang khusus kepada sewaan dia itu. Maksudnya, kalau tak kisah pun para peniaga ni nak bagi berapa pun kepada Abdurrahman bin Auf. Hal ini menyebabkan para perniagaan mereka semakin berkembang, dan automatik Abdurrahman bin Auf ni dia mendapat keuntungan yang berlipat kali ganda. Sayap perniagaan Abdurrahman bin Auf ni semakin berkembang luas, dan dia dikenali sebagai seorang jutawan yang berjaya. Namun kekayaan yang dimiliki oleh Abdurrahman bin Auf tidak menyebabkan Abdurrahman bin Auf ni menjadi bongkak ataupun sombong. Malah dia lebih banyak bersedekah dan membantu orang yang memerlukan. Contohnya ketika peperangan,
dia akan menyumbangkan 500 ekor kuda perang ataupun 500 ekor unta kepada jalan Allah. Kisah yang kedua pula berkaitan dengan Talhah bin Ubaidillah. Dia merupakan salah seorang daripada 10 orang sahabat Nabi yang dijamin masuk ke syurga. Dan dia merupakan antara 8 orang yang terawal memeluk Islam melalui bapa saudaranya iaitu Abu Bakar As-Siddiq. Dan Rasulullah telah memberikan banyak gelaran kepada Talhah bin Ubaidillah di atas beberapa keistimewaan yang dia miliki. Antaranya adalah Talhah Al-Khair, Talhah Al-Jud dan Talhah Al-Fayad. Dan Talhah ni merupakan salah seorang sahabat Nabi yang selalu ikut Nabi berperang, kecuali pada perang Badar. Kerana ketika itu Rasulullah telah menugaskan Talhah dan juga Sa'id bin Zaid ni untuk pergi ke Syam. Kisah Talhah sebagai bodyguard yang dijamin masuk syurga bermula ketika dia menyertai peperangan Uhud bersama Rasulullah, dan dia menjadi pelindung kepada Rasulullah dan menjadi orang yang paling depan berhadapan dengan musuh. Dan Rasulullah telah menyuruh Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah untuk membantu Talhah yang sedang diasak oleh musuh. Dan ketika Abu Bakar As-Siddiq dan Abu Ubaidah menjumpai Talhah, dia sedang pingsan dan badan dia berlumuran dengan darah serta pergelangan tangannya yang putus. Menyebabkan para sahabat menyangka bahawa Talhah ni telah gugur syahid, tapi sebenarnya dia tengah pingsan. Dan hal ini menyebabkan Rasulullah memberi gelaran kepada dia sebagai syahid yang masih hidup. Dan Talhah ni sangat bahagia apabila Rasulullah telah menjamin dia antara 10 orang sahabat yang masuk ke syurga. Pengajaran yang kita boleh ambil daripada dua kisah tersebut adalah, yang pertama, sebagai seorang Islam, kita perlulah mempunyai ikatan ukhuwah yang sangat kukuh antara kita dan saling membantu antara satu sama lain. Seperti satu hadis ni yang berbunyi, tidak beriman seseorang itu sehingga dia mengasihi saudaranya sebagaimana dia mengasihi dirinya sendiri. Dan pengajaran yang kedua yang kita boleh ambil adalah, jika kita memiliki harta yang banyak, jangan kita berasa sombong ataupun bongkak dan memandang rendah kepada orang lain. Semoga bermanfaat dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.